Baru best, untung ribu-ribu pips. Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita di Suria Academy dan nama saya Syam. Untuk korang yang baru dekat sini, saya akan guide korang dari tak tahu apa-apa sampailah korang boleh trade sendiri. Untuk video kali ni agak simple, ringkas dan padat. Hari ni kita akan bercakap tentang pips. Apa itu pips? Pips adalah singkatan untuk price index point atau dalam bahasa Melayu peratusan dalam mata. Sudah menantang apa pula ni? Jangan risau guys, tak susah nak faham pun benda ni. Come on, man. That's too easy. Pips ni adalah kategori yang mana amat penting untuk korang tahu dalam asas forex. Sebab pips ni adalah instrumen untuk kita ukur kita punya keuntungan atau kerugian dalam market. Pips ialah unit ukuran yang digunakan untuk menyatakan perubahan nilai antara dua mata wang. Korang pernah dengar tak trader cakap, "Woohoo, profit 30 pips guys. Wow, 100 pips. Aduh, floating 50 pips lah." Lepas tu mesti korang tertanya-tanya, apa benda lah ada orang borak ni? What? Okey, sini saya terangkan dengan lebih dalam. Macam saya cakap tadi, pips ni ialah kiraan untuk mengukur pergerakan market. Tak kisahlah digunakan untuk ukur keuntungan ataupun kerugian, ataupun digunakan untuk membaca pergerakan market. Contoh, saya membuat pesanan untuk buy di Euro USD dan saya buy di harga 1.1050. Price pun berjalan naik ke atas dan telah pun sampai di 1.1055. Kalau dari sudut nombor, saya sudah tahu price sudah pun berjalan 5 pips ke atas. Bermakna saya sudah untung 5 pips. Kenaikan yang berlaku ialah 0.00005, itu ialah 5 pips. Kiranya kenaikan 0.00001, 1 pips lah kalau korang nak senang faham. Contoh, yang seterusnya kita ambil lagi pair Euro USD pada harga 1.1050. Kita pun mengambil keputusan untuk sell dan price bergerak turun macam yang kita jangkakan. Price bergerak ke 1.1040. Berapa pips market sudah bergerak? Ya, betul, 10 pips. Sebab price turun sebanyak 0.00010. 001 tetua dipan nudan. Tapi tak semua pair kiraan dia macam ni. Dalam currency, mana-mana pair yang ada kena mengena dengan pair yen ataupun duit Jepun kiraannya lain. Pair yang ada kena mengena pair yen hanya ada 3 digit perpuluhan. Macam Euro USD tadi ada 4 digit perpuluhan. Untuk pair yang ada yen, contohnya USD JPY, pergerakan pips dikira pada titik perpuluhan yang kedua. Contohnya price sekarang berada di 148.420. Jikalau price naik ke 148.430, baru dikira sebagai 1 pips. Kiranya kenaikannya diukur sebagai 1 pip bersamaan 0.01. Habis tu, nombor yang di hujung sekali tu tak dikira sebagai pips ke? Nombor yang di hujung tu dikira sebagai pipet. What did he say? 1 pips ada 10 pipet. Korang tak payah risaulah pasal pipet tu. Korang kira pips je, senang. Okey, kita masuk ke topik yang susah sikit, tapi tak adalah susah mana. Bagaimana kita nak kira keuntungan berdasarkan nilai pips? Keuntungan atau kerugian kita adalah berdasarkan nilai lot kali dengan pips, baru kita dapat jumlahnya. Kita bagi contoh mudah dengan pair yang berkaitan dengan USD. Seperti Euro USD, GBP USD, AUD USD dan macam-macam lagi. Kita kena tahu lot volume dahulu. Bila kita nak execute trade dekat apps tu, dia akan tanya berapa lot volume yang kita nak letakkan. Kiraan simple untuk lot volume macam ni. 1 lot bersamaan $10, 0.10 lot bersamaan $1, 0.01 lot bersamaan 10 sen. Cara kita kira untung ataupun kerugian adalah nilai lot kali dengan nilai pips. Katakanlah tadi kita profit sebanyak 50 pips dekat Euro USD dan kita entry dengan lot size 1. Macam saya cakap tadi, 1 lot bersamaan $10 kan. So, $10 kali dengan 50 pips tadi bersamaan dengan 500 USD. What are your superpowers again? I'm rich. Ini bermakna kita dah pun buat profit sebanyak $500. Kaya. Boleh beli Lamborghini dah.
Okey, katakanlah korang sell Euro USD yang tengah naik dengan lot 0.10 dan price bergerak naik sebanyak 30 pips. So, 1 USD kali dengan 30 bersamaan 30 USD. Bermakna korang sudah mengalami kerugian sebanyak 30 USD. Nampak gayanya korang kena jual balik Lamborghini yang korang beli tadi untuk cover loss. Tak adalah, saya gurau je. Kepala bapak kau. Tapi itulah gambaran yang saya nak tunjuk cara kiraan pips. Senang je kan sebenarnya. Kita masuk ke topik yang terakhir. Topik yang ramai trader buat tak tahu dan malas nak ambil tahu. Bagaimana kita nak kira lot size berdasarkan risiko? Sebagai seorang trader, korang kena tahu macam mana nak kira lot size yang korang patut trade berdasarkan risiko. Nilai yang paling selamat untuk risiko dalam akaun trading korang adalah 1%. Benda ni terpulang dekat korang nak set sebagai berapa persen. Ada yang set 5%, ada yang set 10%. Semuanya bergantung kepada capital korang. Sebab korang kena ingat dunia CFD trading ni risiko agak tinggi. So, ianya terpulang kepada korang macam mana korang nak manage akaun korang tu. Will not hang up the phone until their client either buys or fucking dies! Okey, kita ambil contoh kalau korang punya risiko adalah 1% sahaja. Dalam akaun korang deposit sebanyak $1,000. Bermakna jumlah risiko maksimum korang boleh tanggung adalah $10 sahaja dalam satu trade. Berapakah lot size yang korang patut guna? Dan berapa pip stop loss yang korang perlu letak? Kalau ikutkan $10 yang korang sanggup untuk letak menjadi risiko, bermakna korang perlu setkan SL korang sebanyak 10 pip. So, SL korang dah set, tapi berapakah lot size yang perlu korang guna? Korang kena kira pula risiko setiap pergerakan pips tersebut. Yang ni senang je. Korang perlu bahagikan amount risiko dengan nilai pips SL korang. Contoh dekat sini $10 bahagikan dengan 10 pips bersamaan $1. Kan tadi saya dah ajar cara kiraan lot size kan? Kalau ikutkan volume yang saya dah ajarkan tadi, untuk $1 korang perlu menggunakan lot size 0.01 saja. Tapi korang tak perlu pening-pening. Zaman sekarang Google dah ada. Korang search je dekat Google position size calculator. Okey, banyak tak manfaat yang korang dapat dekat video ni? Ini saja daripada saya dalam video ni. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya lebih semangat untuk keluarkan konten-konten untuk korang semua. Kita akan jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.